Ni kira santai-santai kan? Santai-santai je. Um, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala man anzala alaihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini insya-Allah kita ada sesi bual bicara yang dianjurkan oleh Seri Tituk Bacuk, yang mana bual bicara kita tidak lari jauh daripada situasi semasa, yakni PDPR, antara realiti dan cabaran. Moga-moga sahabat pendengar di luar sana, insya-Allah sama-sama kita santailah malam ini, insya-Allah. Moga-moga ada kebaikan secara bersama, insya-Allah. Dan saya malam ini tidak keseorangan, ditemani oleh panel jemputan yang tidak asing dan sememangnya berada di bidangnya. InsyaAllah kita bersama panel jemputan yang pertama, Ustaz Muhammad Sahdan. Beliau merupakan guru besar di Seri Tituk Bacuk. Juga di panel yang kedua, kita bersama Cikgu Yus Hairun Nisa, merupakan guru kanan sains dan matematik Sekolah Menengah Agama Arab Darul Iman SABK Berislalang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan ada beberapa kita akan ada 3 sesi pada malam ini. Sesi pertama, kedua dan ketiga, dan sesi pertama dan kedua ini ahli panel akan menjawab soalan daripada saya, dan sesi ketiga merupakan kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi. Baiklah, sama-sama kita meneruskan bual bicara online kita pada malam ini. Kita akan dengar ucapan ataupun panelis yang pertama daripada Ustaz Sahdan. Saya akan menanyakan soalan dan panel yang pertama ini akan respon dan jawab. Soalan yang pertama, moga-moga Ustaz Sahdan bersedia, insya-Allah. Sedikit gugup malam ni. Sedikit saja, insya-Allah. Soalan yang pertama, PDPC dan PDPR adalah dua perkara yang berbeza mengikut kefahaman luaran kita dan orang ramai. Jadi, apakah yang sebenar dimaksudkan dengan PDPC dan PDPR, dan apakah perbezaan sebenar di antara PDPC dan PDPR? Jadi dipersilakan kepada ahli panel yang pertama, Ustaz Sahdan. Okey, baik. Sebelum tu kita tanya dulu. Jelas ke suara? Okey, baik. Kalau jelas, boleh komen lah. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abu Ubaidah selaku pengerusi majlis kita pada malam ni. InsyaAllah kita cuba santai-santai buat bicara ni. Kita capulah sedikit. KL dengan Kelantan, kita capu. Jadi terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya dengan program bual bicara yang dianjurkan oleh Seri Tituk Bacuk. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak dikatakan perbezaan antara PDPC dan PDPR, nama tu hampir-hampir sama. Tapi kalau didalamkan lagi, didetailkan lagi bahawa PDPC ni iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan yang berlaku, kalau kita kiranya berlaku di sekolah lah, secara bersemuka, di antara murid dengan guru, dan guru dengan murid. Sama lah tu, duk main dua tu ya. Jadi PDPC ni berlaku kat sekolah secara bersemuka dengan murid, dan guru orang panggil tunjuk ajar lah, tunjuk ajar, dan selebihnya tindak balas ataupun respon daripada pelajar tu yang membuat praktikal amali di dalam kelas. Contohnya cikgu ajar siap, kemudian muridlah yang akan buat aktiviti yang diberikan. Jadi dia akan olah bagaimana cara mereka berfikir. Kita akan bagi satu tugas. Jadi mereka akan menyelesaikan tugas tersebut dengan cara secara individu ataupun berkumpulan. Jadi itu maksud lebih kurang lah, supaya penonton di luar sana faham apakah itu maksud PDPC, iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan. Itu secara ringkasnya. Dan PDPR, PDPR pula iaitu pembelajaran dan PDPR ni iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Yang ni telah disebut ataupun telah digunakan pakai pada akhir tahun lepas lah. Akhir tahun lepas, iaitu kalau tak silap saya pada November pada 2020. Jadi PDPR ni iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Seperti yang kita sedia maklum bahawa PDPR berlaku secara maya, iaitu secara online, secara atas talian. Jadi guru mengajar melalui, sama ada melalui Skype ke ataupun melalui Google Meet ataupun WhatsApp group. Tapi semua tu bergantung kepada kaedah masing-masing lah. Dengan Zoom-nya, kita banyak pelbagai medium yang kita boleh gunakan. Tidak dapat kita nafikan lah bahawa sekarang lagi-lagi pada musim pandemik COVID-19 ni, dengan PKP-nya, dengan lockdown-nya, jadi kelas PDPR ni, pengajaran dan pembelajaran di rumah ni, tidak boleh kita lari daripada situasi tersebut lah. Jadi nak tak nak kita terpaksa jalankan kelas secara online, secara atas talian. Ini bukan hanya di sekolah sahaja, malahan di peringkat kalau kat Kelantan ni, peringkat pasti pun ada kelas PDPR. Pasti sekolah rendahnya, sekolah menengahnya, dan juga institusi pendidikan yang lain lah, sama ada IPTA ataupun IPTS. Jadi secara tak langsungnya, pembelajaran dan pengajaran di rumah ni ada kelebihan dan ada kekurangannya lah. Yang kita tidak dapat nafikan lah, bahawa ada kekurangan dan kelebihan yang kita terpaksa hadapi. Itu secara ringkasnya lah, bahawa berkenaan dengan
PDPR. Jadi secara umumnya masing-masing belajarlah, iaitu berlakunya proses pembelajaran kalau PDPC itu secara pemudahcaraan di sekolah. Kalau PDPR secara mudah nak fahamnya iaitu berlakunya di rumah secara alam maya, iaitu secara online. Okay. InsyaAllah. Jika kalau ada tidak jelas lagi, nanti kita akan terangkan pada akhir nantilah, insyaAllah. Okay, itu sahaja. Wallahu a'lam. Kembali kepada moderator, insyaAllah. Terima kasih kepada ahli panel. Yang pertama di atas penerangan tentang dua benda yang cukup besar di antara PDPC dan PDPR. Fokus kita insya-Allah pada malam ini kita akan fokus kepada PDPR sebab situasi semestinya begitu. Nampak secara ringkas mudah ceritanya, PDPC ni berlaku di sekolah. Ada sekali. Okey, PDPR ni masing-masing duduk tempat masing-masing, duduk di dapur, duduk di rumah, duduk di atap-atap dan berbagai lagi. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, moga-moga masih lagi bersama kita. Terima kasih yang berada di atas talian bersama kita hari ini. Agak memperasankan semakin banyak duduk bersama kita. Sila komen dan share lagi perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Untuk yang seterusnya, kita akan berpindah kepada ahli panel yang kedua. Ahli panel yang kedua ni tidak asing lagi lah, berada di medan dia. Cikgu, PDPR antara realiti dan cabaran. Bagaimanakah pelaksanaan PDPR oleh cikgu dan rakan guru? Dan bolehkah cikgu jelaskan apa sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh pentadbir dan guru-guru dalam PDPR dan bagaimanakah menangani masalah yang dihadapi? Masalah tentu ada banyak cabaran semua sekali kan. Ada permasalahan yang dihadapi. Dipersilakan kepada cikgu ahli panel yang kedua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, terima kasih tuan moderator. Yang saya hormati rakan panel yang pertama Ustaz Syahdan dan semua hadirin warga net yang dirahmati Allah. Okay, jadi bila kita sebut tentang PDPR, rata-ratanya kita rasa stres. Okay, bukan saja pada guru tetapi kepada pelajar dan ibu bapa yang berada di rumah. Jadi berdasarkan kepada soalan tadi, okay, bagaimanakah pelaksanaan PDPR, okay, dan cabaran-cabarannya terutama yang dihadapi oleh pentadbir. Saya sendiri dia ada barisan takbir sekolah dan guru. Okey, jadi bagaimana kita mengatasi masalah itu? Okay, fokus kita yang pertama ialah cabaran. Yang keduanya kita tengok kepada penyelesaiannya lah. Okay, jadi di dalam PDPR ni kita kena faham 3 isu yang selalu dikaitkan. Okay, dan saya rasa 3 isu ni perlu dititik beratkan semasa pelaksanaan PDPR ini. Okay, yang pertama kita tengok, pastikan tiada isu murid tercicir. Yang kedua ni, murid ni mesti mengikuti pembelajaran. Kalau tadi Ustaz Syahdan kata pembelajaran PDPC mesti di rumah. Macam mana kita nak murid kita ni mesti menguasai pembelajaran asas untuk ilmu itu sendiri. Yang ketiga, yang ini yang paling penting. Okay? Sosio emosi murid itu mesti diutamakan. Sosio murid ni maksudnya murid itu dia punya emosi, dia punya adakah dia tengah stres. Okay, jadi kita pergi rincikanlah satu-satu. Okay, jadi bagaimana kita ni sebagai pentadbir dan guru melaksanakan PDPR
Tapi dalam masa yang sama kita menitik berat. Saya cerita ni berkongsilah pengalaman saya sebagai seorang takbir dan insyaAllah saya rasa memang saya buatlah pada sekolah untuk kelas saya, untuk pelajar saya. Okay. Jadi macam mana kita nak pastikan semua murid ni tak tercicir. Okay. Jadi guru ni dia kena pastikan semua murid mesti berada di dalam grup PDPR yang telah dibuat ataupun di-create oleh guru itu sendiri. Sama ada melalui grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Itu yang pertama. Apabila semua pelajar ada dah dalam grup ni, jadi automatik sama ada kita tak kisah sama ada nombor telefon tu yang digunakan oleh ibu bapa ataupun pelajar itu sendiri. Kita pastikan dulu pelajar tu semua nombor telefon mesti ada dalam grup tu. Automatik bila pembelajar PDPR itu berlaku, insya-Allah tidak akan terkicir. Jadi sebab kita tengok tu cabaran dia, sebab memang isu ni memang inilah selalu di surat khabar, okay, di media-media sosial untuk sekarang. Okay, jadi itu kita tengok dan selaku pentadbir pun kita kena memantau pelaksanaan PDPR, okay. Sama ada guru ini melaksanakan PDPR ataupun guru-guru bawah di selian bidang kita melaksanakan PDPR itu sendiri. Jikalau mereka rasa ada masalah, jadi kita kena membantu guru itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi jangan kita biarkan. Okey. Jadi isu yang kedua adalah yang tadi adalah menguasai pembelajaran asas. Jadi kalau kita tengok apabila murid tu semua dah ada dah dalam grup tadi, maka guru tadi boleh melaksanakan PDPR menggunakan pelbagai kaedah. Macam tadi dah disentuh dah oleh panelis yang pertama. Okay, menggunakan kaedah yang sesuai dan fleksibel mengikut keupayaan pelajar kita sendiri, murid kita sendiri. Dan di mana pelajar tu dan guru tu mudah untuk mengakses sumber pendidikan. Sebab kita tahu terlalu banyak kekangan. Kita tak nak melihat masalah, kita akan melihat itu adalah sebagai cabaran kita sebagai guru sebenarnya. Kita tak boleh tengok itu sebagai masalah, tapi kita kena anggap itu adalah sebagai cabaran kita dalam dunia pendidikan. Pada zaman inilah 20 ni dah 2 tahun kan kita melalui PDPR ini. Okay. Jadi sebagai contoh kita tengok bagi pelajar yang mempunyai capaian internet yang baik, sama ada pelajar ataupun guru, jadi guru tu boleh melaksanakan PDPR itu secara online. Okay. Sama ada melalui Google Meet, Telegram. Sekarang pun Telegram dah mengupgrade dia punya aplikasi. Okay, dah boleh dah macam super Google Meet. Jadi mungkinlah boleh membantu pelajar-pelajar ini. Okay, jadi jika pelajar dan guru ini mempunyai masalah capaian internet, kita ada penyelesaiannya. Okay, di mana kita boleh menggunakan kaedah offline, di mana kita boleh menggunakan kaedah modul. Di mana modul yang bercakap. Apa maksud modul yang bercakap ni? Maksudnya modul itu diberikan penerangan yang bagus, yang baik, yang jelas. Okey, supaya ibu bapa yang ada di rumah, okey, ataupun adik-beradik yang berada di rumah mudah untuk mengajar anak-anak ini. Okey. Itu jadi kita nak dia ada cabaran ini, apa penyelesaiannya? Okey, jadi modul ni kena disediakanlah oleh guru. Okey, supaya yang penting murid tadi mesti belajar untuk memahami ilmu itu sendiri dan boleh apabila pelajar tu dia rasa dia boleh belajar, maka dia akan meningkatkan penyertaan murid itu di dalam kelas PDPR. Okey. Jadi kalau kita tengok yang ketiga ni emosi murid tu. Okey. Ni saya nak cerita nak berkongsilah pengalaman saya. Okey, saya pernah dari segi emosi murid ni
saya pernah menelpon sebahagian murid-murid saya yang tidak mengikuti PDPR. Saya akan tanya khabar. Okey, saya akan telefon, saya akan bertanya khabar. Apa masalah yang dihadapi oleh pelajar itu sendiri. Okey, jadi maksudnya daripada situ kita akan dapat banyak feedback yang saya rasa memang positif lah feedback tu. Okey, maksudnya ada antara masalahnya ialah jadi kita tahu pelajar ni berkongsi telefon dengan adik-beradik. Okey, ada yang ibu bapa tu langsung tak tahu anak-anak ni tidak mengikuti PDPR kerana mereka bekerja mencari nafkah pada waktu pagi. Okey, jadi dan ada juga yang mengalami masalah capaian internet. Jadi untuk mengatasi masalah capaian internet tadi, kita dah tengok tadi, guru ni boleh memilih kaedah modul yang bercakap tadi. Okey, bagi yang ada yang mengguna telefon, jadi mereka boleh berkongsi dengan adik yang mana berkongsi telefon dengan adik-beradik tadi. Okey, jadi kita boleh pakai kaedah modul tadi juga. Okey, maksudnya walaupun dah selepas daripada waktu PDP tadi, tapi mereka masih lagi boleh belajar pada waktu petang ataupun pada waktu malam. Okey, jadi bagi yang pelajar ataupun murid yang ibu bapanya memang tak tahu. Okey, jadi kita di situ kita akan bagi nasihat, kita akan berbincang dengan ibu bapa. Okey, kita bagi sedikit motivasi. Alhamdulillah lah saya tengok respon daripada ibu bapa ni amat baik. Okey, bila esok tu je pelajar ni orang yang pertama hantar kerja dekat saya. Okey, dan kita pun sebagai guru kita kena sentiasa memberi motivasi kepada pelajar sebab pelajar ni dia bila guru tu memainkan peranan dalam PDPR semasa pengajaran kita tu, dia akan memberi satu keseronokan pada mereka. Dia rasa macam cikgu ni caring, ambil tahu walaupun duduk tidak bersemuka dengan mereka. Okay, sebab bagi saya setiap cabaran dalam PDPR ni dia bergantung kepada lokaliti sosioekonomi kawasan anak murid kita. Seperti macam saya duduk di Kota Baru, di Ketere. Maksudnya di Ketere ni mungkin capaian internet dia bagus. Okey, di Beris Lalang ada setengah-setengah kawasan di kawasan Seri Kemunting. Okey, jadi dia memang tak ada capaian internet. Okey, tapi kita pakai kaedah yang fleksibel, yang mudah untuk anak murid kita. Kita boleh guna buku teks. Sebenarnya banyak yang boleh kaedah yang kita guna, yang kita boleh gunakan. Okay, jadi memang banyaklah cabaran tapi sekurang-kurangnya yang penting kita berkongsi maklumat, berkongsi idea untuk mengatasi cabaran itu. Jangan kita nampak masalah. Kita kena sahut cabaran ini, kena sentiasa positifkan diri, okay, untuk mengatasi masalah ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada ahli panel yang kedua berkenaan dengan cabaran dan penyelesaian. Dikira cukup jelas dan sangat menarik perkongsian yang telah diberikan. Poin yang pertamanya, asalnya kita tahu tadi sama ada guru dan pelajar, ibu bapa rata-ratanya stres. Itu asasnya. Tapi apabila dikeluarkan cabaran dan penyelesaian tadi, tak nampak dah stres tu. Hilang dah stres. Dan kita pun sudah kembali kepada normal biasa. Benda ini boleh diselesaikan. Kalau banyak cabaran, fokus dia, cara penyelesaian dia, jangan kita anggap ia cabaran untuk kita sahaja, berkongsi maklumat dan idea untuk mengatasi. Itu antara yang boleh diambil dalam ulasan sebentar tadi. 3 benda, siapa pendengar kena ingat 3 benda yang besar ini, 3 isu sering dikaitkan di antara PDPR. Yang pertama, pastikan, ini ulang balik tajuk saja, yang poin saja. Yang pertama, tiada murid yang tercecer. Guru-guru di luar sana yang sedang menonton, yang akan menonton, sila pastikan tidak ada murid yang tercecer. 1. Yang kedua, murid mesti menguasai asas.
Dan yang ketiga, sosio emosi murid. Yang ni perlu ditekankan oleh semua guru bagi membendung ataupun menyelesaikan masalah juga cabaran semasa menjalankan PDPR. Okey, untuk round yang seterusnya, kita nak pergi lebih jauh lagi, insya-Allah lebih jauh lagi, dan kita kembali kepada ahli panel yang pertama. Ahli panel yang pertama, Ustaz Sadan. Ustaz Sadan selaku guru besar di Seriti, PDPR di Seriti, apakah cabaran pengendalian PDPR di Seriti, dan bolehkah Ustaz jelaskan cabaran yang dihadapi oleh guru dan ibu bapa? Ini situasi yang berlaku di Seriti Tok Bacok lah secara khususnya. Kalau ada Seriti yang lain berkongsi itu, boleh kongsikan secara bersama. Dijemput dan dipersilakan pada Ustaz Sadan. Terima kasih kepada tuan moderator kita, Ustaz Abu Ubaidah. Juga terima kasih di atas penjelasan yang saya kira antara kelebihan dan kekurangannya tu iaitu Cikgu Nisa dah terangkan lah tadi mana cabaran yang kita kena hadapi. Jadi berbalik kepada cabaran ataupun perkara yang perlu kita hadapi di Seriti Tok Bacok, dan mungkin ianya berlaku di mana-mana sekolah lah. Mungkin sama, mungkin tidak, tapi saya rasa mungkin semua tu adalah orang panggil asam garam kehidupan lah. Mana berlaku secara spontan, mana berlaku secara bukan kita minta, tapi maksudnya berlaku secara yang semula jadi. Jadi antara cabaran yang di Seriti Tok Bacoknya, saya kira benda ni ada kelebihan dan kekurangan jugalah. Antara cabarannya bila mana kelas dapatan yang saya dapat daripada kelas-kelas pelajar ni, iaitu bila mana kita buat kelas online. Ni antara cabarannya lah. Bila mana kita buat kelas online, kalau jumlah pelajar, contohnya jumlah pelajar 30 orang, jumlah keseluruhan pelajar yang mengikuti, yang join, yang masuk kelas secara online ataupun yang yang ikutlah, mudah fahamnya, yang mengikuti kelas secara online ataupun apa sahaja, boleh dikatakan daripada jumlah 30 orang pelajar, hanya 80%, boleh dikatakan 80% ataupun 70% yang dapat mengikuti kelas tersebut. Jadi tidak macam Cikgu Nisa sebut tadilah, mana ada pelajar yang ada menghadapi masalah capaian internet, sama juga. Jadi kemungkinan juga ada bila mana kelas dijalankan, sekejap pelajar, cikgu, ustazah tak dengar ataupun sekat sangkut-sangkut, sekat-sekat orang Kelantan kata. Jadi masalah yang dihadapi tu memang real, memang reality lah. Mana kemungkinan besarnya tidak semua tempat mempunyai capaian yang bagus, macam yang Cikgu Nisa sebut tadi. Kalau duduk di kawasan bandar, okey lah. Kalau duduk di kawasan kampung, pedalaman, rumah atuk ke rumah nenek ke, jadi masalah yang timbul tu tidak dapat dielakkan lah. Jadi guru-guru mengambil pendekatan dengan cara buat kelas secara recording ataupun record video, kemudian masukkan ke dalam Google Drive. Yang kita sekarang kan ada Google Drive. Jadi tidak menjadi
satu alasan lah untuk mengikuti kelas. Kalau tak ada siang hari, bermaksud boleh masuk kelas pada malam hari. Hanya klik link tersebut, kemudian terus kepada video. Ada juga yang macam Cikgu Nisa sebut tadi, iaitu dengan menggunakan Telegram. Memang betul. Telegram di upgrade dah sekarang. Makna kita pun boleh guna secara meluas. Bila mana masuk grup Telegram, dia adalah fungsi-fungsi yang tertentu. Jadi banyak kaedah yang dapat kita gunakan, walaupun ada pelajar yang mungkin tidak dapat mengikuti kelas secara online. Dengan itu ada kelas secara offline dengan secara rakaman tersebut. Jadi semua tu boleh diikutilah. Kelas boleh diikuti walaupun ada kekurangan dari segi sudut masa ibu bapa. Memang tidak dinafikan jugalah bahawa ibu bapa yang bekerja siang hari ni itu pelajar tidak dapat boleh mengikuti dengan baiklah. Sebabnya teknologi iaitu smartphone ataupun laptop, ada setengah ibu bapa wakil kepada penjaga ataupun pengasuh untuk kawal dari segi penggunaan teknologi tersebut. Bila mana ibu bapa bekerja pada siang hari, jadi bila malam hari tu pelajar boleh mengikuti kelas tersebutlah dengan cara tengok balik pada grup WhatsApp ataupun Telegram ataupun Google Drive tadi yang saya telah sebutkan. Jadi cabaran yang lain tu yang tadi saya kira masalah capaian internet, tapi kita selesaikan dengan cara yang menggunakan pelbagai kaedah lah, demi memastikan pelajar-pelajar kita baca ni dapat mengikuti dengan baik, dapat memahami pembelajaran walaupun secara online atas talian. Dan lagi berkenaan dengan cabaran yang dihadapi oleh guru, tidak asing lah, mana bila mana kelas tu biasalah kalau kelas lagi-lagi pada peringkat awal, yang ini saya dapat kongsikan lah. Pada peringkat awal pada tahun akhir tahun 2020, kita dikejutkan lah, macam mana nak buat kelas PDPR ni, tak biasa guna, tak biasa tak tahu apa kegunaan, macam mana nak setting semua, nak guna Google Meet ataupun Zoom. Jadi kelu, jadi rasa beban pada peringkat awal. Tapi kelebihan yang pada peringkat guru yang dapatlah, maksudnya walaupun dengan belajar secara online ni, jadi guru-guru dapat mengupgradekan ilmu IT lah, ilmu teknologi, dengan cara buat kelas secara online dan lain-lain lagi. Jadi cabaran tu tetap ada, cuma kita cari solusi ataupun cari jalan penyelesaian bagi anak murid yang berada di rumah lah, mana tidak terkecuali, mana proses pendidikan itu tetap akan sampai, walaupun pelbagai orang panggil mehnah dan ujian yang kita perlu hadapi lah. Dan berkenaan dengan cabaran yang lain juga, semasa kelas, yang ni dapat dikongsikan juga, semasa kelas kebiasaannya macam saya sebut tadi, ada gangguan atau capaian internet, ada juga gangguan orang panggil bunyi-bunyi luar, iaitu bunyi
sekeliling, sama ada pelajar di rumah. Yang tu memang tidak dapat kita tidak dapat kita nafikan lah, bahawa benda-benda tersebut memang berlaku. Cuma kreativiti guru yang dapat kemahiran guru supaya mana kelas tersebut berjalan dengan lancar. Okey, pelajar semua, ustaz nak ataupun ustazah nak bagi perhatian. Siapa yang tak bagi perhatian, dia rugi. Okey, kita bagilah sama ada berbentuk tarikan, nak bagi hadiah ke, ataupun nak bagi markah yang tinggi ke. Kita tengok juga penilaian dari segi sudut akhlak dan juga saksiah lah. Sama je, akhlak dan saksiah. Jadi gangguan tu tetap berlaku, cuma bagaimana guru dapat menghandle ataupun mengendalikan kelas semasa online. Dan juga bila mana gangguan tersebut, maka secara tak langsungnya dia akan berlaku pada pelajar-pelajar yang lain lah. Cuma saya tekankan bahawa guru memainkan peranan yang penting semasa kelas PDPR dijalankan. Itu sahajalah yang saya dapat kongsikan. Jadi saya rumuskan bahawa PDPR amat baik di samping kita dapat mencungkil bakat yang ada ataupun kelebihan yang kita dapat gunakan, mana kita mengikuti perkembangan teknologi di samping itulah. Jadi cabaran tetap ada, cuma atas kreativiti kita untuk mengendalikan proses pembelajaran tersebut, insya-Allah. Jadi saya serahkan kepada moderator, tuan moderator, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada panel yang pertama, Ustaz Sahdan, menerangkan kepada kita berkenaan dengan cabaran situasi yang berlaku kepada Sri Tok Bacok secara khususnya, juga amnya kepada yang lain. Antara yang besarnya tidak lain dan tidak bukan apabila berkenaan dengan PDPR ini banyak gangguan. Itu biasa. Ini yang disebutkan sama ada yang telah disebutkan juga oleh panel yang kedua, masalah capaian internet. Dan saya kita amat tertarik sebenarnya dengan cara mengatasi masalah. Kalau panel yang kedua tadi, Cikgu Nisa sebut berkenaan dengan modul yang bercakap, kemudian di Sri Tok Bacok menyediakan video yang telah direkod kepada pelajar, yang mana tidak boleh, sama ada ayah dia bekerja, mak dia bekerja dan tidak ada telefon di rumah dan pelbagai lagi, dan rekod tadi boleh didengar bila-bila masa saja. Ini sangat menarik dan ini antara yang besarlah kepada kita hari ini untuk sama-sama memberi galakan kepada anak-anak dalam proses pendidikan. Dan paling besar juga disebut kepada guru-guru juga, benda ini benda baru. PDPR ni benda barulah. Sebelum ni dan generasi sebelum ini tidak bertemu dengan benda ni, dan generasi kita juga yang bercakap hari ni tidak pernah bertemu pun dengan PDPR, dan kita lah pemula. Dan bukan yang terakhir lah. InsyaAllah akan disambut pada ni. Walaupun perkara baru, namun guru di sana tidak kekok dan dia belajar. Dan benda ini amat sangat bagus untuk generasi kita yang akan datang. Untuk yang seterusnya, kita ke ahli panel yang kedua. Cuma ada soalan di seriti kita, di page kita tadi. Mungkin soalan yang ditanya oleh Muhammad Afiq Yusof ini ada kaitannya dengan soalan kepada Cikgu Nisa kita. Saya baca soalan yang dikemukakan oleh saudara Muhammad Afiq Yusof. Ada dua soalan setakat ni. Soalan Muhammad Nasri itu kita simpan dulu sekejap.
Sebab kita cuba gabungkan di antara soalan untuk meringkaskan masa kita pada malam ini. Soalannya, ahli panel yang kedua, Cikgu Nisa, ready? Bagaimana hendak memastikan murid sentiasa fokus semasa PDPR dijalankan oleh cikgu? Itu soalan dia. Cuma soalan daripada saya agak ada persamaannya. Bagaimanakah guru-guru mengenal pasti prestasi murid dan pelajar melalui PDPR, dan bagaimanakah cara meningkatkan prestasi murid dan pelajar untuk mencapai target yang digariskan? Dia seakan-akan ada persamaan. InsyaAllah mampu dijawab dengan sempurna oleh Arifin. Dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator dan kepada yang bertanya lah Muhammad Afif bin Yusof tadi. Okey, jadi bagaimana kita nak pelajar ni fokus kepada PDPR. Okey, saya akan jawab dan saya akan jawab untuk soalan Muhammad Afif ni last kali untuk saya rumuskan. Okey, jadi sekarang ni saya jawab dulu soalan moderator. Okey, jadi soalan bagi untuk moderator tadi, bagaimana guru dapat mengenal pasti prestasi murid melalui PDPR. Okey, jadi kalau kita sebagai kita maklum, dalam PDPR ni, dalam PDPC sendiri, dalam kelas kita mesti menilai murid-murid, untuk kita tahu pelajar ni, murid ni mahir ke tidak, tahu ke tidak, ataupun kurang sikit nak tahu untuk ilmu yang kita sampaikan. Itu penting kerana dalam menilai prestasi murid ni, kita boleh menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran. Antaranya kita boleh gunakan secara kaedah pemerhatian. Kita tengok pelajar ni cara dia jawab, boleh ke tidak? Ataupun melalui hasil penulisan latihan yang dihantar oleh murid kepada guru. Daripada hasil tu kita boleh tahu murid ni faham ataupun tidak. Maksudnya kalau dia salah, kita guide, kita bagi dia, kita tunjukkan dia bagaimana cara untuk jawab. Jadi selain daripada penulisan, pemerhatian, kita boleh ni yang saya tengok anak saya sendirilah bila subjek pendidikan Islam. Bila pendidikan Islam dia ada tasmid. Jadi anak ni dia akan merekodkan bacaan tadi dan dihantar kepada guru agamanya, guru pendidikan Islam dia. Jadi guru tu dia boleh menggunakan kaedah tadi, kaedah lisan tadi untuk mentaksir bahawasanya anak ni boleh membaca Al-Quran ke ataupun tidak boleh ataupun macam mana. Jadi bila kat situ kita boleh buat kaedah intervensi. Kita tahu kat mana pelajar kita. Jadi bila kita tahu masalah dia, kita boleh buat kaedah intervensi. Jadi pelajar ni, sebab itu saya ada sikit lah nak ambil daripada panelis pertama tadi. Guru ni kena kuasai ilmu teknologi ICT, iaitu digital learning. Digital learning. Digital learning ni, saya ingat lagi dia memang masa saya mula-mula mengajar 2007 ni, masa tu kita belum lagi didedahkan pada kaedah internet ni. Pakai disket, nak simpan maklumat semua pakai disket, pakai pendrive, pakai CD. Lepas tu dah di-upgrade, lama-lama tu ada internet, semuanya pakai online. Nampak tak? Itu sebenarnya digital learning lah tu. Dan tahun lepas kita memang ber-PDPR. Maksudnya guru ni dia boleh mengajar macam mana kita fikir, macam mana kita nak mengajar anak-anak kita, anak-anak murid kita ni. Jadi di situ kita perlu develop, kita perlu memantapkan, melengkapkan diri kita ni dengan ilmu ICT. Sebab kita ni boleh menggunakan teknologi sebagai medium pentaksiran.
Okey, dalam penyampaian PDPR tadi. Teknologi dia tidak akan mengubah teknologi dia tidak akan mengubah peranan guru sebenarnya. Okey, guru ni tetap menjadi inspirasi kepada murid-murid. Kerana guru ni dia kena menerapkan nilai dan etika ilmu tu sendiri kepada pelajar dia sendiri, kepada murid itu sendiri. Okey, jadi semasa PDPR, guru perlu hanya kawal selia teknologi, menggunakan teknologi. Jadi kita kawal selia teknologi. Sekarang dasar pengalaman saya lah. Okey, sekarang maksudnya PDPR bila kita buka ni, okey. Jadi untuk tahun ni selepas bila Kelantan diumumkan PKP, jadi kita kena ber-PDPR di rumah. Okey, sebelum ni kita berapa minggu saja kita bersemuka. Okey, kita ingat macam tak ada dah. Okey, tapi rupa-rupanya bila dah Kelantan disiarkan PKP, jadi masa tu kita kena upgrade diri kita. Guru ni kena up, kena sentiasa mengemaskini ilmu teknologi. Sebagai contoh macam saya, untuk PDPR saya sebagai pembukaan untuk supaya pelajar tu untuk fokus nak tarik pelajar ni, saya menggunakan kaedah aplikasi Slido. Ni contoh Slido, S-L-I-D-O. Slido ni dia bila kita hanya pelajar tu klik saja di link. Saya menggunakan kaedah Google Meet lah. Tapi walaupun beberapa orang saja, tapi tak apa. Kita pakai kaedah yang ada. Secara online ataupun online ataupun offline. Biasanya saya akan gabungkanlah online dan offline. Sebab tak semua pelajar saya, murid saya tu boleh online. Jadi bagi pelajar yang online boleh ber-Google Meet dengan saya. Untuk pembukaan kita pakai Slido. Kita tanya khabar dia pakai Slido. Di pelajar ni saya nampak begitu excited nak jawab. Dia tekan je klik tanpa tanpa download dia punya apps tu. Saya kata tekan je link biru tu. Jadi dia pun jawab. Menarik. Ada tu untuk pelajaran pagi tadi saya tanya, apa perasaan awak hari ni? Ada yang kata tengok Mobile Legend. Dia dah start dah mengajar tu. Tanya, go Mobile Legend. Atau ada pelajar yang kata excited. Fikir untuk next class. Jadi dia jawab tu, saya nampak dia menarik dah. Lepas tu bila kita tengok, bila dah pembukaan tu, dah ni jadi kita dah tarik dah situ. Fokus kita kepada pelajar tu sendiri untuk minat kepada PDPR kita. Untuk pembukaan. Sebagai industri kita lah. Jadi bila dalam proses penyampaian PDPR, kita boleh macam-macam kita boleh guna kaedah. Sebagai contoh untuk mentafsir. Saya pernah buat satu projek, pelajar buat video. Hasil pelajar tu buat video, rupa-rupanya pelajar kita ni memang bagus. Dia lebih advance, boleh pakai TikTok. Boleh, maksudnya dia lebih advance. Jadi bila saya kumpulkan, saya kata cikgu tak kisah awak nak pakai apa pun, awak buat video untuk ketumpatan sains kata satu. Sebagai contoh lah, memang ni saya. Jadi pelajar ni, hasil pelajar yang hantar pada saya tu kita simpan dalam Padlet. Kita simpan dalam Padlet. Bila kita simpan dalam Padlet, lepas tu kita tunjukkan dekat dia. Kita tunjukkan dekat dia, ni hasil kerja projek awak. Jadi pelajar ni pun excited. Cikgu, maksudnya kawan ni buat macam ni, kawan ni buat macam ni. Jadi dia nampak dah. Dia nampak dah. Tu kita boleh tarik lah tu. Jadi tu salah satu Padlet, Slido. Selain tu, bila kita nak buat pentaksiran, kita boleh pakai main game. Kita ada Woodwall, kita ada Kahoot, kita ada Quizlet. Dan kita boleh guna juga Google Form untuk pelajar kita isi latihan yang kita bagi tu, sama ada melalui esei ataupun multiple choice. Pelajar tu pilih ABCD. Jadi untuk ni, jadi sebab itulah guru tu dia kena belajar. Saya memang suka sebab di Smoothie saya memang suka guru-guru tu bertanya. Sebab kita tak nak, bila faham je lah bila kita duduk di rumah,
kita memang berada di rumah saja. Okey. Jadi bila guru-guru ni berkongsi maklumat, okey, bila kena contohnya sebagai kena cerak, jadi lepas tu guru ni berkongsi dengan maklumat dengan guru lain, jadi kat situ kita boleh berkongsi, boleh ajar. Saya memang sukalah bila guru tu memang sentiasa belajar digital learning. Memang dia memang perlulah. Okey, tu bagi pelajar yang online. Bagi pelajar yang offline, maksudnya yang tiada masalah tadilah capai internet. Jadi modul yang bercakap tadi kita boleh selitkan latihan dalam modul itu. Sebab itu modul itu penerangannya kena jelas. Supaya mak ayah tadi atau adik-adik boleh ajar. Mudah untuk mengajar murid ni tadi. Okey, sebab itu kita sebagai guru perlu membuat pentaksiran tu secara adil. Sama ada secara bagi pelajar yang boleh online dan pelajar yang offline. Okey, hanya guru tu je yang tahu, yang kenal murid dia sendiri. Okey, sekali tahu, sekali tengok dia berjalan je, kita tahu dah. Daripada belakang tu kita kenal dah dia macam mana. Okey, tu memang hebatnya guru ni. Okey, sebab itu guru ni, kita sebagai guru kena berfikir sentiasa positif. Okey, kena berfikir di luar kotak. Okey, untuk menjadikan PDPR kita ini menarik. Okey, supaya pelajar kita ni boleh fokus. Okey, sebab dalam modul bercakap ni pun kita boleh bagi dia latihan. Sama ada melalui Telegram ataupun WhatsApp. Okey, dan kita boleh juga bagi link YouTube untuk dia lebih memahami subtopik apa yang kita belajar. Sebab bila pelajar ni dia rasa menarik, rasa tertarik, jadi dia seronok untuk menyertai. Sebab berdasarkan pengalaman saya, memang bila kali pertama saya buat Slido ni, saya belajar Slido ni, okey, lepas tu saya tengok, rupa-rupanya ada. Esoknya ada pelajar yang lain yang memang tak pernah masuk. Okey, join kelas. Okey, sekarang ni ada macam-macam. Ni yang baru, saya baru belajar adalah Nearpod. Okey, yang tu mungkin boleh inilah guru-guru boleh akses tu, yang aplikasi yang kita boleh gunakan. Okey, jadi berdasarkan pengalaman saya jugalah. Okey, jadi untuk soalan yang kedua tu, daripada moderator tu, jadi bagaimana kita nak memastikan pentaksiran ni dapat meningkatkan pelajar, prestasi pelajar. Okey, ni saya nak share lah untuk anak berdasarkan pengalaman saya bersama anak-anak, anak-anak SPM 2020 pada tahun lepas lah, yang telah menduduki SPM pada bulan 3 baru-baru ni. Okey, jadi saya sentiasa memberi mereka motivasi. Okey, pagi-pagi, malam tu dah bagi tahu dah, okey, so tidur awal-awal. Okey, kita tidur awal-awal. Okey, sebab pagi besok lepas subuh jangan tidur. Lepas subuh, sharp pukul 7, cikgu akan on Google Meet. Okey, siapa yang boleh join, join. Siapa tak boleh join, tak apa. Okey, saya tidak memberi, kita tidak memberi ni lah. Sebab apa? Sebab kita tahu pelajar kita ni ada yang masalah lain pada waktu malam. Okey, ada yang waktu pagi, lain tu laju. Okey, jadi daripada situ, bila kita cikgu ni, macam sebab kita dah nak pelajar ni dah nak SPM. Okey, jadi saya rasa kalau dulu kita ada boleh buat kelas tambahan, boleh buat kelas malam secara bersemuka, bagaimana kita nak meningkatkan di era pandemik ni? Takkan adakah kita nak berpeluk tubuh saja? Sebab saya di sekolah pun, saya sebagai isu kecemerlangan sekolah, jadi kita sentiasa memikirkan anak murid kita ni, bagaimana kita nak menjana kecemerlangan mereka, sedangkan mereka ini di rumah. Okey, jadi bagi untuk saya, okey, kita akan buat kelas pagi, lepas subuh saya pesan kepada baca Quran, jangan lepas mayang
satu muka, pukul 7 kita on kelas. Sebab pukul 7 tu dia memang fresh. InsyaAllah. Cukuplah sekadar pukul 7 hingga 8.30 ataupun pukul 8. Okay, bergantunglah kepada satu topik yang kita nak ajar. Okay, kita buat tu pada hujung minggu. Okay, dan pada waktu malam pun kita buat. Okay, lepas isyak pukul 9 sampai pukul 10. Cukup. Pukul 10 kita suruh dia khidmat diri dan rehat, rest. Okay, jadi kita kena mengingatkan itu adalah kelas maya, kelas tambahan secara maya. Okay, sebab kita, jadi bila dekat situ, okay, kita kena betul, kita kena tumpukan, kita kena memikirkan, okay, bagaimana kita nak memastikan prestasi mereka ini meningkat. Sebab mereka ni excited nak SPM. Okay, excited nak SPM, tapi mereka tak dapat belajar bersemuka. Okay, jadi masa tu kita memang guru kena berperanan lah. Okay, memang bagi saya sebab itulah guru ni kena sentiasa bermotivasi. Kita kena banyak membaca, kita kena banyak belajar, meningkatkan ilmu. Okay, kalau kita rasa macam diri kita down, okay, banyak kaedah untuk guru tu sendiri dia upkan diri dia. Okay, macam tadi saya kata guru tu kena up dalam bidang ICT kan, bukan saja itu, tapi dari segi dalaman tu sendiri. Okay, jadi sebab itu kita sebagai guru ni kena explore dan cuba berfikir apa yang perlu kita buat. Dan bila saya rasa bila saya buat kelas, walaupun secara maya dan kita buat kelas-kelas intensif, bukan saja ni lah. Okay, jadi sementara nak bersemuka tu, okay, jadi alhamdulillah mereka, saya tengok respon daripada ibu bapa tu begitu menyokong mereka. Okay, dan kita sebagai guru pun sedikit demi sedikit kena mengubah mindset mereka ke arah yang lebih positif. Sebab orang kata PDPR lemah sungguhnya, lemah. Okay, jadi kita tak boleh. Sebab memang saya tahu ada yang pelajar memang tak nak join. Sebab itu guru kita memang tak boleh berputus asa. Okay, kita kena sentiasa berfikiran positif. Okay, bagi semangat ke anak murid kita. Okay, yang penting kita pastikan pembelajaran itu mesti secara berterusan. Okay, dan alhamdulillah anak-anak Darul Iman, okay, mereka cemerlang dalam SPM baru-baru ini. Okay, 100%. Dan bagi subjek sains pun alhamdulillah 100% lah. Dan saya doakan memang semoga kita semua sebagai guru ni memang kena sentiasa bersemangat. Okay, sebab saya memang sentiasalah mengingatkan. Dan kalau stres, okay, ramai kata kalau cikgu stres macam mana? Kita ni nak jaga emosi pelajar. Okay, emosi pelajar kita kena jaga, emosi cikgu. Jadi kita ni lah, itulah kan saya kata ni peranan pentadbir. Dia kena memantau. Okay, pastikan anak-anak buah ni, anak-anak buah kita ni sentiasa bersemangat juga macam kita. Nak sentiasa belajar. Okay, jadi untuk soalan yang kedua tu, soalan yang daripada Muhammad Afiq tadi, okay, bagaimana kita nak belajar tu fokus kepada PDPR. Jadi macam saya kata tadi lah, jadi mungkin guru tu sendiri kena menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik, e-game tadi, okay, yang ada, okay, supaya pelajar tadi dia boleh tertarik dan fokus kepada PDPR. Sebab kita sebenarnya kalau kita di PDPC di sekolah pun ada je pelajar kita yang rasa boring, yang rasa yelah bila dah tengah hari tu rasa nak tidur, tersengguk-sengguk. Tapi bagaimana kita sendiri guru, okay, nak fokus kepada nak pelajar kita ni tertarik pada kita. Kadang-kadang ayat-ayat kita dalam guru WhatsApp tu pun dia ada beri kesan dia. Kadang-kadang pelajar ni sebab dia kenal, kita ni kenal pelajar kita. Kita tahu. Jadi bila kita kenal pelajar kita, jadi kita tahu macam mana kita nak tarik dia supaya dia fokus pada PDPR. Sebab sebenarnya pembelajaran dalam PDPR ni, dia kalau ikut yang dalam KPM pun, dia bukanlah secara berterusan. Dia ada
kita mengajar sikit, lepas tu kita ada tutorial, latihan. Okay, kita ada rest untuk diri kita. Jadi kat situ maksudnya pelajar ni bukannya sepanjang 3 jam tu dia belajar. Tidak. Okay, dia ada. Okay, waktu PDP, maksudnya waktu PDP tu memang guru kena mengajar. Betul-betul. Waktu tutorial, maksudnya waktu dia rehat, screen time, maksudnya bebas daripada menghadap laptop, menghadap handphone. Okay, dan waktu rumusan. Jadi guru tadi, okay, dia kena buat rumusan lah apa yang dia ajar. Okay, jadi saya rasa mungkin boleh menjawablah sedikit sebanyak soalan daripada Muhammad Afiq tadi. Okay, dan daripada soalan moderator. Okay, mohon. Ya, terima kasih kepada panel yang kedua. Sesuai dengan jawatan di sekolah, setiap kecemerlangan pelajar. Nampak sekat dah cemerlang tu. Tahniah pada pelajar SPM yang telah mencapai 100% lah di bidang dua subjek tadi. Apa yang menarik dan kita boleh ambil lah sikit sebanyak berkenaan dengan poin-poin yang telah disampaikan oleh ahli panel yang kedua tadi. Guru semualah, guru-guru ni mesti mengenal pasti prestasi murid, sama ada PDPC ataupun PDPR, untuk memastikan cara kita tadi nak tuntun mereka, nak ajar mereka tadi dengan kapasiti yang setara dengan mereka. Kemudian kena pasti masalah murid. Kena tahu juga masalah murid ni sebab apa, tak masuk PDPR ni sebab apa. Kita duk marah ni tak berjaya ni sebab tak masuk PDPR ni, dia tak tahu anak tu tak ada telefon pun sebagai contoh. Ibu bapa tak ada coverage internet pun kat rumah dan pelbagai lagi. Dan kenal pasti masalah. Dan yang ketiga berkenaan dengan guru mestilah menguasai ilmu teknologi. Banyak tadi yang kita pelajari, aplikasi Slido dan pelbagai lagi yang telah disebut oleh panel yang kedua, dan saya sangat tertarik untuk mengambil lah ataupun belajar juga aplikasi ini untuk kita mungkin boleh guna di tempat-tempat lain. Kemudian antara yang menarik di antara disebut tadi adalah kita tonjolkan, kita selaku guru apabila berkenaan dengan gerak kerja ataupun kerja buat latihan murid tadi, kita tunjukkan kepada kawan-kawan supaya mereka lebih bersemangat. Kita tunjukkan ni latihan Muhammad Afiq sebagai contoh. Jadi kawan dia, sahabat dia tengok, dia boleh buat begitu, aku boleh buat juga. Jadi semangat, lebih semangat untuk dia menghasilkan gerak kerja yang kita telah berikan kepada mereka. Kemudian pihak guru juga perlu explore banyak lagi benda dan jangan mudah putus asa. Itu paling penting lah. Dan guru, kita yakin guru-guru tidak pernah berputus asa dalam mendidik anak bangsa kita. Dan terima kasih kepada semua guru-guru. Dan di talian kita sebenarnya ada saya nak betulkan sedikit yang disebut oleh Wan Azli Wan Ibrahim. Minta maaf, kita Seriti Tok Bacok, Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Tok Bacok. Sekolah rendah ni yang disebut tu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Bacok. Tu sekolah lain, tu berada di Tangok. Kita berada di Beris Kubur Besar. Beris Kubur Besar. Itu sahaja nak betulkan. Okey, kita terus kepada soalan yang terakhir lah. Kita kira round yang ketiga. Round yang ketiga ni. Kemudian kita ada satu soalan lagi. Cuma saya baca dulu soalan ni untuk ahli panel bersedia untuk lepas pada ni. Dalam, mungkin boleh sebut di dalam pergulungan, insya-Allah. Soalan daripada Muhammad Nasri di Facebook dia, Aben Nas lah, tu nama manja dia, nama dia Muhammad Nasri. Bagaimana cara terbaik untuk mempraktikkan budaya hormati guru sewaktu PDPR ini? Itu soalan dia. Nanti boleh masuk dalam kesimpulan. Jadi untuk round yang ketiga ini, kepada Ustaz Sahdan, ahli panel yang pertama, apakah harapan guru kepada ibu bapa? Ni harapan guru kepada ibu bapa bagi penerusan PDPR sehingga tarikh akhirnya.
Tak tahu bila ni tarikh ni, esok ke lusa ke, 2 tahun lagi ke, tak tahu. Jadi apa harapan kita selaku guru ni kepada ibu bapa, jadi untuk meneruskan PDPR, secara khusus menjadi seliti lah. Dipersilakan Ustaz Sahdan. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Moderator Ustaz Abu Ubaidah. Harapan anak jiwa bangsa. Harapan dari segi sudut agamanya, dari kita fikir bahawa kita ibu bapa lah, ibu bapa, guru, pelajar, semua orang perlu berperanan dalam membentuk orang panggil yang utamanya peribadi pelajar tersebut supaya menjadi peribadi Muslim. Dan yang kedua, peranan semua perlu bergandengan bahu lah, perlu memberi kerjasama, sokongan, dokongan kepada institusi pendidikan, yang mana kalau kita boleh lihat sekarang banyak institusi pendidikan, cuma semua golongan perlu memainkan peranan yang penting, tak kisahlah di bawah, tengah, atas, kiri, depan, belakang, semua tu perlu memainkan peranan yang penting dalam memastikan pelajar ni jadi insan yang orang panggil generasi terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, generasi soleh, pintar, rabbani dan murabbi. Jadi harapannya juga kepada ibu bapa yang di luar sana lah, juga kepada pelajar-pelajar sekalian, sama ada seperti kita baca ataupun di sekolah-sekolah lain ataupun IPT ataupun IPTS, teruskan panggil melangkah ataupun teruskan berusaha, bersemangat dalam menuntut ilmu, sebab ilmu ni antara menjadi pegangan lah buat kita semua. Jikalau tidak ada ilmu, maka orang panggil sesak jalan. Kalau peribahasanya, malu bertanya sesak jalan. Ni tak ada ilmu pun sesak jalan. Jadi betul lah, orang-orang tua duk pesan dulu, ngajilah awal, ngaji, belajar sungguh. Sebab apa? Sebab bila mana kita belajar sungguh, bukan untuk diri kita sahaja, malah untuk orang panggil ramai, jiran kita, orang kampung kita, siapa lagi, orang sekeliling kita lah. Tak pelik kalau kita belajar jadi orang yang hebat ataupun jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, nescaya saham-saham yang kita bagi ataupun ilmu yang kita curahkan kepada orang tu menjadi saham untuk kita di akhirat nanti. Jadi nak kelebihan ilmu tu, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu tu amat banyak. Cuma kita kena ikhlaskan dirilah semasa belajar, teruskan berusaha, walaupun payah tu memang orang panggil realitinya. Mana tidak ada benda yang senang ataupun mari bergolek ataupun mari dengan secara mudah. Ada kalau pernah saya dapat kongsikan lah, ni dulu-dulu nak pergi sekolah, pagi-pagi kena bangun, orang panggil kena bangun awal, adik-beradik ramai. Jadi tanda ada satu, jadi masa berbuk ataupun kena bangun awal, gosok baju semua. Dan nak ayatnya situnya bahawa ada usaha, ibunya dengan panggil kejutkan anak, ayahnya keluar pergi bekerja, masing-masing ada peranan masing-masing. Jadi tugas anak ataupun tugas pelajar, tuntutlah ilmu sementara nyawa masih dikandung badan. Jadi kalau kita tidak menghargai masa ataupun masa yang ada ni, kita tidak gunakan sebaik mungkin, mungkin bila mana Allah tarik nikmat tersebut ataupun tarik masa yang lapang tersebut, lapang tu maksud masa yang tersisa ataupun masa yang ada lah, masa yang ada, ruang waktu yang ada, maka jika tidak digunakan sebaik mungkin, mungkin kita akan jadi orang yang zero ataupun orang yang terkebelakang. Jadi sama ada kita nak duduk di
hadapan ataupun duduk di belakang. Mana kita yang pilih lah. Jadi harapan juga bila mana disebutkan harapan, maka terima kasih juga kepada ibu ayah yang sanggup orang panggil memaksimumkan ataupun memberi kemudahan kepada anak-anak sanggup beli telefon baru ataupun cari capaian yang bagus untuk anak-anak belajar. Ayatnya sokongan dan dokongan daripada ibu bapa semua amatlah dihargai dan bukan kata sia-sia lah. Sebab bila mana ada usaha untuk mendidik ataupun bentuk anak jadi orang yang soleh, jadi orang yang solehah, maka secara tak langsungnya kita pun dapat saham. Saham apa? Saham menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkenaan dengan harapan bagi penerusan PDPR ni, mungkin kita tidak tahu bilanya akan berakhir. Seperti yang Tuan Moderator sebut tadi, adakah esok, minggu depan, bulan hadapan, tahun hadapan, bila ia akan berakhir, wallahu alam, hanya Allah sahaja yang tahulah. Kalau tanya Ana, tanya saya tak dapat jawab. Tak dapat jawab bila itu akan berakhir. Jadi nak ayat situnya bahawa kerjasama dan sokongan dan dokongan daripada semua pihak lah perlu orang panggil sama-sama kita gerakkan supaya mana pendidikan kepada pelajar ni sampai jadi masyarakat yang bermanfaat kepada masyarakat. Okay. Dan juga kena pastikan bahawa pelajar yang nak sebutnya bahawa kena pastikan terus menerus walaupun tak tahu bila, tapi tetap bagi sokongan dan dokongan kepada institusi pendidikan demi mencorak atau membentuk anak-anak ke arah bukan wawasan 20 dah. Maksudnya ke arah sejahtera. Semua manusia ke atas muka bumi ni sampai ilmu, sampai Islam. Jadi kalau kita tengok pada konteks yang lebih luas, bukan panggil ilmu di sekolah saja, malah kalau kita tengok lebih lagi, ilmu Islam lah yang kita nak tonjolkan kepada masyarakat umum khususnya, insya-Allah. Jadi itu sahaja untuk round yang ketiga. Jadi kembali kepada Tuan Moderator, insya-Allah. Terima kasih kepada saudara ataupun Ustaz Sahdan di atas jawapan ataupun harapan kepada institusi inilah, ataupun harapan khususnya kepada Sri Titub Bacok. Kesimpulan yang boleh kita ambil adalah semua golongan mesti berperanan. Ibu bapa, guru-guru, jiran-jiran, semualah mesti ada sokongan dan dokongan. Yang paling penting kepada institusi pendidikan. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada yang menarik sebenarnya. Ingatkan yang tak tahu, tak tanya sesat jalan, rupanya tak ada ilmu pun sesat jalan. Tak ada ilmu sesat jalan. Tak tahu nak guna ni aplikasi untuk tunjuk jalan map kan. Jadi tak ada ilmu berkenaan dengan tu pun sesat jalan. Dah nak tak si tanya dah. Ada ilmu internet ataupun aplikasi ni pun tak nak belajar. Jadi memang sesat jalan lah. Akhirnya tapi sesat juga. 2-3 kali dia pusing. Rugi. Dan yang terakhir disebut kepada kitanya, ucapan jutaan terima kasih kepada semua guru-guru, semua ibu bapa yang mana memberi kerjasama yang sangat cemerlang kita kira, yang sangat maksimum, dan kita sangat-sangat hargai di atas pengorbanan yang diberikan, sama ada berkorban untuk membeli telefon baru, capaian internet, masa dan pelbagainya. Dan paling penting, tidak ada yang sia-sia dalam usaha berkorban untuk mendidik anak-anak. Itu paling penting lah untuk kita.
Kemudian kita pergi kepada ahli panel yang kedua. Minta lah ahli panel yang kedua, cikgu menjelaskan ataupun royak kepada kita harapan sikit lah. Tadi harapan daripada mungkin harapan untuk guru di Seriti. Mungkin ada harapan lain kepada ibu bapa, mungkin di SABK sendiri ataupun semualah. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, jadi kita ni bila kita memang hidup sekarang ni di dalam norma baru. Jadi kita memang kena menerima hati yang terbuka. Dan kita kena sentiasa berfikiran positif dalam menghadapinya. Segala cabaran kita sahut, okey, dan kita cuba cari penyelesaiannya. Dengan semua pihak. Itu memang amat diperlukan lah. Okey. Jadi untuk anak-anak semua, anak-anak pelajar, sebab saya memang share dengan pelajar-pelajar saya, okey, di tingkatan 4 dan 5 di Semudi. Okey, yang mana mendengar, okey, cikgu bagi harapan, okey, untuk anak-anak murid sekalian, okey, kita mesti belajar. Okey, belajar ni bukan untuk diri kita je. Kalau dulu cikgu selalu sebut kalau kita bersemuka, okey, kita ni kalau nak belajar sains bukan setakat tak dapat A je. Cikgu tak nak belajar sains ni untuk A je. Lebih lagi, biar kita mati pun, biar ilmu sains tu orang lain sambung. Biar kita belajar sains ni, kita kenal pelangi itu melalui pembiasan ciptaan Allah. Okay, bukan saja nak dapatkan A, sama ada dalam PT3 ataupun dalam SPM. Okay, lebih daripada tu. Okay, kita kena kenal. Belajar sains ni kita kena kenal pada pencipta. Okay, jadi untuk anak-anak semua, sama ada di Darul Iman ataupun di semua, okay, cikgu harap, okay, kita mesti belajar, okay, agar kita tidak kefikiran dalam memahami nilai ilmu itu sendiri. Okay, sebab ilmu tu dia ada nilai dan etika yang perlu kita fahami untuk diri kita, untuk kehidupan kita, untuk kita aplikasikan, untuk kita gunakan pada masa hadapan. Okay, jangan kita tengok macam cikgu selalu kata, kalau dalam kelas kita main-main, okay, lepas tu bila keluar result, kenapa pelajar ni, kawan kita yang sama-sama main dengan kita tu, dia dapat A, tapi kita ni dapat B je. Tapi padahal sebenarnya pelajar tu walaupun nampak macam main-main, sebenarnya dia belajar. Itu ada salah satu kerugian. Cikgu memang selalu sebut di dalam kelas. Okay, untuk anak-anak semua. Okay, itu untuk anak-anak. Okay, jadi peranan anak-anak semua, anak-anak murid semua mesti belajar. Okay, mesti dapatkan ilmu tu. Okay, sama ada tak kira lah, sama ada pembacaan. Cikgu dah kata dah, kalau tak boleh tengok handphone cikgu mengajar, baca dulu dalam buku teks. Okay, kalau tak ada dalam buku teks, kita tengok dalam televisyen. Okay, kalau tak ada dalam televisyen, kita tengok, kita membaca apa-apa sahaja buku. Yang penting kita membaca. Membaca tu dengan bermakna. Membaca tu dengan bermakna. Okey, tu untuk bagi anak-anak murid cikgu sekalian. Okey, jadi untuk ibu bapa, jadi sebagai ibu bapa, saya pun adalah ibu bapa. Cikgu pun sebagai ibu bapa. Sebab cikgu saya ada 6 orang anak dan 5 daripadanya ber-PDPR dan 3-nya di sekolah rendah. Jadi memang cabaran lah di situ. Okey. Jadi bila kita dengan 5 orang ni, okey, kita kenalah sebagai ibu bapa ni, kita kena berperanan. Okey. Jadi kita ni adalah, kita sebagai ibu bapa, kita ni adalah jambatan ilmu antara guru di sekolah, guru yang sekarang ni tidak di sekolah, dia sekarang ni berada di rumah lah.
jambatan ilmu antara guru dan murid. Semasa PDPR kita di rumah kita. Okey. Selain daripada tu, ibu bapa juga dia menjadi tutor kepada anak itu sendiri. Jadi, sebab itulah jikalau ibu bapa tu mengalami masalah, sama ada di Darul Iman, boleh berkongsi. Saya suka bila saya call tu ataupun ibu bapa mesej dengan saya, bagi tahu masalah anak. Jadi kita ni ada dalam pentadbir, dalam bahagian pentadbiran, kita ada kaunselor, kita ada PKM, PKCO, kita ada PKP, kita ada pengetua selaku mudi. Jadi kita boleh berbincang rakan-rakan guru kanan yang lain. Jadi kita boleh berbincang untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Okey? Jadi sebab itulah kita memerlukan feedback yang terbaik. Dan saya memang rasa bersyukur sangat. Ibu bapa tu dia sentiasa support, sentiasa beri sokongan kepada anak-anak dan untuk meneruskan pembelajaran ni. Jadi kalau kita tengok bagi bila ibu bapa ni mengalami masalah, jadi kita di peringkat pentadbir ni kita akan cuba, insya-Allah kita akan cuba cari penyelesaiannya. Sebab itu hubungan yang baik mesti ada antara ibu bapa, guru dan pentadbir sekolah dalam situasi sekarang. Okey. Dan tahniah jugalah kepada ibu bapa yang berkorban. Okey. Memang banyak ibu bapa tu berkorban lah. Okey, ibu bapa yang bekerja ataupun yang bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah pun, macam saya sebagai guru pun saya ada anak-anak kita sendiri kan yang ber-PDPR. Okey. Itu bagi ibu bapa. Bagi guru pula, rakan-rakan guru sekalian, teruskanlah perjuangan dalam melaksanakan PDPR ini dengan rasa tanggungjawab dan berkorbanlah sedikit. Walaupun kita sendiri tu memang ada anak yang belajar di rumah, sebab kita kena sentiasa sentiasa berfikiran positif dalam menangani, sebab kita tak tahu lagi kita akan sampai bila kan kita akan ber-PDPR ini. Jadi guru ni dan saya memang mengucapkan terima kasih pada semua guru-guru, terutamanya guru-guru di Darul Iman memang begitu committed dalam melaksanakan PDPR. Begitu yang mana yang dalam bidang ICT tu belajar, jadi YouTuber, jadi memang bagus. Maksudnya dalam diam-diam je, ada guru yang menjadi YouTuber. Memang saya bila dengar tu memang sukalah. Memang kita rasa macam maksudnya ada rakan kita ni memang mampu buat. Kita memang jadi beri semangatlah pada rakan-rakan guru yang lain. Dan yang paling penting sekali, kita kena ingat setiap titik peluh pengorbanan guru, ibu bapa dan pelajar dalam menjayakan PDPR ini, kita kena ingat insya-Allah ada ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kemuncak harapan kita. Semoga kita semua ni diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu secara kesimpulan yang boleh kita buat lah, ataupun harapan di sudut guru dan ibu bapa. Dan disebut oleh Cikgu Nishak tadi, ada 5 orang anak yang ber-PDPR di rumah. Pada masa yang sama membuat PDPR dan pada masa yang sama juga berkongsi PDPR tadi dengan guru-guru kepada anak-anaknya. Itulah
Kita ni tak ada lagi anak untuk ber-PDPR. Anak duk main kecil-kecil lagi. Sekali dengan Ustaz Sahdan. Masih lagi kecil lagi. Dan insya-Allah akan pergi besar. Cuma tak tahulah sempat ke tidak untuk ber-PDPR ni. Okey, kita antara yang besar kita boleh ambil dalam yang disebut sebentar tadi adalah tujuan untuk kita belajar dan mengajarlah secara khususnya dua-dua kita belajar fokus tadi kepada aliran sains dan matematik dan sebagainya. Fokusnya bukan untuk kepada matlamat yang paling tinggi, jangan letakkan untuk dapat A semata-mata ataupun 100 mata, bahkan lebih daripada itu. Kalau mengaji sains lebih mengenal pencipta Allah Subhanahu Wa Taala dan ke arah itulah. Dan jangan pernah meninggalkan dalam kehidupan kita tadi membaca. Ikutlah nak baca apa sekalipun. Yang baca yang bermanfaat lah, jangan baca komik je 24 jam tak. Kemudian hubungan yang baik di antara ibu bapa, guru dan pentadbir pada ketika ini sangat-sangat ditekankan ataupun sangat-sangat digalakkan lah. Jangan pula ibu bapa mengambil sikap untuk tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Saya yakin dan percaya semua ibu bapa ada hubungan yang baik di antara guru dan pentadbir. Kemudian ada guru kita yang menjadi YouTuber, alhamdulillah. Cuma jangan sampai satu ketika YouTuber lah. Letak jawatan jadi guru, jadi YouTuber. Rugilah kitanya, kita duduk medan kita yang sangat popular, sangat bagus tadi, tiba-tiba bertukar aliran. Tahniah kepada guru-guru yang berjaya. Kemudian semua titik piluh tadi yang kita buat pada anak murid kita apa saja, dan pastikan kita niat ikhlas pada Allah Ta'ala, dan Allah SWT janjikan ganjaran yang cukup istimewa kepada kita semua, insya-Allah. Dan yang terakhir kita minta kepada kedua-dua lah untuk membuat kesimpulan, dan dalam kesimpulan yang akan diberikan sebentar lagi, mohon nyatakan ataupun jawab soalan dan kesimpulan sekali ada dalam itu. Bagaimana cara terbaik untuk mempraktikkan budaya hormati guru sewaktu PDPR ini. Dan kesimpulanlah secara menyeluruhnya perbincangan bicara kita PDPR malam ini, antara realiti dan cabarannya. Dipersilakan ahli panel yang pertama untuk menjawab soalan dan seterusnya membuat kesimpulan. Silakan. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Moderator Ustaz Abu Ubaidah. Jadi bagaimana nak orang panggil ke budaya menghormati guru. Biasalah kalau dekat sekolah lain caranya. Kalau di alamanya ataupun di Google Meet ataupun secara atas taliannya, mungkin sedikit orang panggil ada batasan lah. Mana ada batasan. Kalau kat sekolah kita boleh sebut yang ni tak baik, ataupun yang ni kena duduk molek, ataupun apa-apa kita boleh tegur secara direct dengan pelajar kita, orang panggil apa, face to face, yang mana ada hubungan eyes contact, mana mata ke mata lah, mana lebih lagi orang panggil sapa ataupun terus kepada pelajar. Jadi kalau secara PDPR-nya mungkin sedikit keterbatasan dari segi sudut bila mana kita nak tegur pelajar tu tidak ada masalah, kita nak tegur, okey, duduk molek, buka buku, ustaz nak semua bagi perhatian, mungkin kita boleh sebut juga kepada pelajar. Akan tetapi dia akan lainlah sedikit dengan orang panggil suasana dalam kelas tu. Jadi kreativiti guru tu penting dalam orang panggil nak sebutkan kepada pelajar cara beradab ketika mana PDPR dijalankan. Kalau yang dibuat ataupun disebut dalam grup WhatsApp, kita dah susun dah ayat-ayat yang mana satu, sila buka buku, sediakan buku. Yang kedua, sila tutup mic. Yang ketiga, sila banyak sila pula. Jadi kita senaraikan
orang panggil antara adat-adat yang perlu kita tekankan, yang perlu kita titik beratkan supaya mana pelajar ni take note, ambil perhatian terhadap kelas semasa kelas dijalankan. Dan juga bila mana budaya menghormati guru ni lagi-lagi pada musim kelas secara online, secara atas talian ni, PDPR, tadi saya sebut iaitu kreatif, dan juga guru kena banyakkan orang panggil sebut perkataan ataupun bagi positif, bagi kata-kata positif. Mana kalau kita tengok, jangan bagi kita terus jatuhkan semangat dia di antara ramai-ramai kawan-kawan. Contoh, dia tak fokus, kita sebut nama dia, mungkin pelajar tu tidak suka dengan cara kita sebut, jadi dia rasa malu dan sebagainya. Mungkin kita boleh sebutkan secara umum, okey, ustaz nak ataupun cikgu nak, ustazah nak, semua bagi perhatian. Ustaz nampak ada yang tak bagi perhatian ni, siapa kita buat tanya-tanya siapa jadi yang tak bagi perhatian dia akan cepat-cepat akan bagi perhatian kepada guru. Mana dari segi sudut kreativiti kita mengendalikan kelas tu perlu lagi-lagi kita nak terapkan budaya menghormati guru, walaupun hanya dalam kelas secara atas talian, juga kita boleh mempraktikkanlah orang panggil kata-kata positif. Kita tukar daripada negatif kepada positif. InsyaAllah hasilnya insyaAllah akan positif. Maksud pelajar tu akan secara tak langsung dia akan terfikir betul ke tindakan saya ataupun betulkah tindakan aku duduk dalam kelas macam ni, bising-bising ganggu orang lain. Jadi secara tak langsung bila mana kita bagi kata-kata yang positif, bagi terus bagi kata-kata semangat dan sebagainya, kadang-kadang kita kena pelbagaikan dari segi sudut, tak boleh nak straight sangat, kepada kelas. Kita kena ada uji minda, tanya soalan dengan pelajar, berbual sekejap, mana kita ambil tarikan supaya minda dia tu terus kembali kepada kita balik. Mana kreativiti lah penting, mana apa-apa sahaja kreativiti penting dalam mengendalikan kelas secara PDPR. Dan harapan, tadi sebut dah harapan, jadi rumusannya berkenaan dengan PDPR, realiti dan juga cabaran lah, yang antara realiti dan cabaran, bahawa benda semua ni semua orang tak minta dengan orang panggil keadaan musim sekarang ni, iaitu belajar secara kat rumah. Ada orang rasa susah, terbeban dengan belajar secara online ni. Ada yang tak mampu nak beli telefon. Lagi-lagi kalau macam Cikgu Nisa sebut tadi, berkenaan dengan ada 5 anak. Jadi nak kena ada 5 telefon ataupun 5 peranti elektronik, sama ada laptop ke. Jadi kalau contoh katakanlah dalam sehari tu pukul 9, semua pukul 9 pagi kelas. Jadi rasa amat terbeban jugalah. Jadi masalah tu orang panggil tetap ada, cuma penyelesaian tu kena ada lah. Maksudnya kena penyelesaian tu kita kena cari juga. Dan rumusan yang saya dapat rumuskan iaitu PDPR ataupun PDPC, yang penting belajar, tetap kena belajar, teruskan belajar hingga ke akhir hayat lah. Maksudnya walaupun dah peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah peringkat IPT, habis dah IPT, peringkat diploma, ijazah, master, PhD, habis PhD pun tetap kena belajar. Maksud belajar ni orang panggil tidak terhenti. Bukan sekadar orang panggil terhenti setakat PhD, bukan.
Maksudnya tetap kena belajar. Lagi-lagi kita sebagai seorang Islam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib ke atas setiap orang muslim. Makna setiap orang muslim ni orang yang mengucap kalimah, dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi setiap orang yang mengucap dua kalimah ni wajib ke atas dia belajar, hingga sampai habis nyawa kita, makna habis nyawa di kandung badan. Nak ke mana-mana pun kena belajar. Jadi jangan panik dengan PDPR. Jangan panik, jangan rasa cepat mudah mengalah, jangan. Kerana ada kebaikan yang mungkin kita nampak, dan mungkin juga kita tak nampak. Pada satu sudut mungkin kita rasa terbeban. Pada masa yang sama juga ada kebaikan yang perlu kita panggil, kena carilah kebaikan yang ada tu. Yang seperti yang saya telah sebut tadi, mana kita belajar benda yang baru dalam norma baru ni. Jadi teruskan bagi sokongan dan dokongan kepada institusi pendidikan, dan juga doakanlah semoga mana COVID-19, virus COVID-19 ni terhapus di muka bumi ni. Mana kita nak jalankan kehidupan seharian tu dengan secara normal balik. Maknanya bermaksud secara semula, maksudnya secara yang sebelum ni. Jadi kita dapat pergi ke kedai dengan mudah, mari ke sekolah dengan mudah, belajar secara bersemuka di kelas. Teruskan berdoa. Di samping kita berusaha, kita juga kena dah usaha banyak kan, dah usaha buat tu buat ini. Jadi kita kena memohon keampunan, memohon pertolongan dan juga perlindungan daripada Allah Subhanahu Taala, daripada wabak ataupun bala ataupun penyakit yang kian melanda kita pada ketika ini. Jadi kita tak boleh nak alpa lah dari segi sudut ataupun kita tak boleh nak lalai. Kita ni manusia ni banyak buat salah. Lagi-lagi kita banyak buat salah dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi mungkin Allah nak tegur kita dengan cara datangkan wabak ni. Jadi kita kena kembalikan balik jiwa kita, fizikal kita kepada Allah SWT. Mana kita kena merintih doa kepada Allah SWT supaya mana, ya Allah, ampunkanlah dosa kami semua dan hilangkanlah segala wabak, bala dan penyakit ni daripada kita semua di atas muka bumi. Jadi secara rumusannya begitulah. Mana realitinya kita terpaksa hadapi, dan cabaran pun kita terpaksa hadapi. Yang penting kita tetap dalam meneruskan pembelajaran dan pengajaran semasa COVID-19 atau semasa tempoh PKP secara atas talian. Jadi itu sahaja untuk rumusannya. Harapan yang terakhir, semoga sihat semua dan jaga patuhi SOP. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kepada Tuan Moderator. Ya, terima kasih kepada ahli panel yang pertama, Ustaz Muhammad Sadan Zulkifli, di atas ulasan penutup kita kira, rumusan dan kesimpulan yang boleh dibuat dan menjawab soalan yang telah dikemukakan oleh saudara Abin Nas sebentar tadi. Antara yang disebutnya, jangan panik berkenaan dengan PDPR. Kemudian kata-kata positif sentiasa amalkan dalam kehidupan kita, dan dia merupakan satu doa kepada anak-anak murid kita. Jangan mengajar secara strict sangat, nak habiskan silibus
daripada muka surat 1 sampai muka surat 2 sampai muka surat 20 tu, baca daripada atas sampai bawah. Dia tak kena lah. Dan cari tarikan untuk kita mengajar kreativiti dan pelbagainya. Kemudian dipersilakan kepada Cikgu Nishat kita untuk membuat kesimpulan juga rumusan, seterusnya menjawab soalan yang telah dikemukakan sebentar tadi dalam masa 5 hingga 6 minit. Silakan. Okey, terima kasih kepada yang bertanya tadi dan moderator. Okey, kalau tadi panelis yang pertama telah menyentuh tentang peranan macam mana guru menegur. Okey, jadi saya tak nak sentuh dalam pada guru. Sebenarnya ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam kita nak mendidik anak-anak kita ni untuk menghormati guru. Sama ada secara PDPC ataupun secara PDPR. Okey, sebab kerana anak-anak ini dia bersama dengan ibu bapa. Okey, jadi bila anak-anak ini bersama dengan ibu bapa, jadi bila kita tengok anak kita ni dah macam cacing kepanasan, okey, mungkinlah kita boleh menegur dia. Saya macam gaya, macam-macam gaya, okey, menyaraknya anak kita begitu, jadi kita tegur. Okey, jadi ibu bapa ni kena sentiasa menegur, memberi nasihat kepada anak-anak. Jaga adab dengan guru semasa PDPR. Okey, masa guru mengajar, okey, buka mic. Kalau cikgu tanya, buka mic. Okey, jawab elok-elok, bagi salam. Jangan lupa kata terima kasih pada guru. Okey, kita didik. Sebab anak-anak ni dia kena diberi nasihat tu kena sentiasa. Berterusan sampailah kita ni sebagai bapa ni sampai kita mati. Dia sebab pendidikan yang kita didik ni, yang kita terapkan ni bukan untuk hari ini. Okay, dia sepanjang masa. Mungkin hari ni dia tak guna, esok mungkin dia akan guna. Kata mak pesan, kena duduk elok-elok. Okay, bila cikgu, bila masuk kelas tu biar on time. Siap cikgu tunggu 10 minit. Okay, belajar tak ada. Anak tidur. Jadi sebab itu kata kita kena berperanan. Okay, ibu bapa ni kena berperanan. Okay, kalau dia duduk dengan kita, dengan saya sebagai ibu bapa lah, saya ambil kat sini kan kita konteks sebagai ibu bapa. Jadi ibu bapa ni, kita lepas subuh tu, kalau boleh kita jangan bagi anak-anak tu tidur. Dia direct. Okay, maksudnya lepas main subuh tu dia baca Al-Quran, lepas tu baca Al-Quran, jadi dia suruh diri mak diri siap-siap bersedia untuk PDPR. Okey, jadi cikgu tu tak adalah tertunggu-tunggu. Ini maksudnya ibu bapa ni boleh, mungkin boleh, dan saya rasa ibu bapa tu memang berperanan lah untuk kita nak mendidik anak-anak kita ni supaya menghormati guru. Bukan saja pada PDPR tapi di dalam kelas semasa PDPC. Okey, itu adalah pendidikan yang secara berterusan lah. Okey, secara rumusannya untuk memang secara rumusannya tadi tu dah rumusan kan. Okey, ini jadi saya ucapkan ribuan tahniah khususnya ibu bapa Sriti, pelajar-pelajar Sriti, guru-guru di Sriti. Okey, saya mengucapkan tahniah kepada Sriti, okey, kerana walaupun dalam keadaan yang begitu mencabar ini, kita kena tetap harumnya bersama. Okey, jadi guru-guru memainkan peranan yang penting. Okey, kena ada persefahaman antara guru, pelajar dan ibu bapa. Okey, untuk kita cari titik persefahaman ini. Okey, jadi kita semua kena memainkan peranan ni. Okey, pendidikan itu memang penting. Dan pendidikan ini sepanjang zaman. Okey, walaupun
pendidikan ini mesti diteruskan. Okey. Pada masa yang sama, kestabilan emosi itu pun penting. Para guru kena menjaga emosi. Ibu bapa juga perlu menjaga emosi anak-anak ketika anak-anak tu ber-PDPR di rumah. Okey. Dan pelajar juga mesti memainkan peranan. Okey. Sebab saya suka ni memang bila sebab kita ni berada di dalam norma yang baru. Bila kita berada norma yang baru dan kita pun tak tahu bila kan kita akan seperti dulu. Jadi kita kena guru-guru, ibu bapa macam saya kata tadi lah, kena memainkan peranan. Begitu juga dengan komuniti IBG. IBG tu ada hubungan, jadikan hubungan antara ibu bapa dan guru-guru di sekolah. Itu sajalah harapan dan rumusan. Saya harap semuanya kita semua dalam keadaan baik dan sentiasa positif. Sebab macam saya katalah, kita kena positif. Kita sebagai guru ni kita kena positif. Walaupun kita rasa macam banyak cabarannya, banyak masalah, tapi kita jangan anggap masalah tu sebagai masalah semata-mata. Kita anggap benda tu adalah sebagai cabaran yang perlu kita atasi. Bagaimana kita atasi? Kita lah. Sebab segalanya cabaran itu untuk penyelesaiannya ada pada diri kita. Diri kita je yang boleh menyelesaikannya, bukan orang lain. Diri kita je yang akan menyelesaikan masalah. Cabaran-cabaran yang dihadapi semasa PDPR ini. Dan saya doakan moga semua pihak, sama ada di Sriti ini sendiri ataupun di luar sana, kita kena terus melangkah dengan langkah yang positif, dengan dalam norma yang baru. Dan kita kena, yang penting kita kena sentiasa berdoa supaya agar COVID-19 ni akan hapuslah di muka bumi kita ni. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua di atas rumusan, juga menjawab soalan sebentar tadi. Antara yang paling penting disebut kepada kita, ibu bapa merupakan sangat berperanan dalam untuk mengajar anak-anak menghormati guru. Ibu bapa ni dia jadi role model lah pada anak-anak. Kalau ibu bapa menyuruh perkara yang baik, maka ibu bapa sebenarnya mesti mendahului perkara yang baik. Kalaulah nak suruh anak tu tepat masa, dan ibu bapa lah perlu tepat masa. Ibu bapa tak tepat masa, tiba-tiba suruh anak masuk kelas awal. Jadi agak-agak mustahil lah. Dan ibu bapa juga disebut kepada kita mengajar berkenaan dengan adat-adat sebentar tadi. Tak perlu ulah panjang lah, sebab kita pun sudah mendengar sebentar tadi. Dan yang besarnya rumusan, mesti ada persemahaman di antara guru, murid dan ibu bapa. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sedang dan sudah berada di penghujungnya program kita ataupun berbicara kita pada malam ini. Di peringkat sayanya ingin mohon kemaafan kepada semualah yang menonton, sama ada yang sedang berada di talian ataupun sudah syahid. Mohon maaf kepada soalan yang tak sempat dijawab jika ada. Dan paling utamanya terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita. Yang pertama Ustaz Sahdan selaku guru besar Sekolah Rendah Integrasi Trust Islam berada di Berisku Bursa, dan kita akan membuka pendaftaran selepas pada ini. Minta yang ada anak-anak bolehlah menghantar kepada seriti kita insya-Allah. Dan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Nisa kita, merupakan guru kanan sains dan matematik Sekolah Menengah Agama Arab Darul Iman.
juga setiausaha kecemerlangan pelajar di sekolah yang sama. Terima kasih juga kepada Akhi Muhammad Faiz Ismail yang mana memastikan perjalanan live kita pada malam ini berjalan lancar. Terima kasih juga kepada Seri Tito Bacok selaku penganjur utama kita pada malam ini, ahli lembaga pengarah Seri Tito Bacok yang support kita dan berkongsi pandangan untuk memastikan program kita ini berjalan lancar dengan pemuda PAS Kawasan Bacok, guru-guru PASDI, ibu bapa semua, ibu bapa yang terlibat, semua sidang penonton yang setia bersama kita dari awal hingga akhir. Terima kasih sangat-sangat. Kemudian saya tutup dengan bacaan, saya tutup dengan satu ayat Al-Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama di kalangan kamu. Allah Subhanahu wa taala sebut, Sadaqallahul azim. Maka semoga perkongsian pada malam ini bermanfaat untuk semua, ahli panel, bermanfaat untuk moderator dan semua. Semoga ada ruang dan peluang untuk berkongsi juga menambah manfaat kepada ummah insya-Allah. Sampai ketemu lagi kita di masa akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.